Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke siri pertama perkongsian isi kandungan buku Seni Kepimpinan Politik Tun Mahathir. Siri ini adalah sebahagian daripada 10 siri video bahagian 1 yang saya sediakan untuk tatapan tuan-tuan dan puan-puan, para pembaca buku dan juga penonton yang berminat mengetahui lebih lanjut tentang isi kandungan buku ini. Dalam siri pertama ini saya akan berkongsi tajuk perbincangan era baharu kepimpinan negara. Antara tahun 2018 sehingga 2020, Malaysia mencatatkan dua peristiwa paling penting dalam sejarah politiknya. Pertamanya, Barisan Nasional sebagai sebuah gabungan parti politik yang paling lama memerintah negara, melebihi 60 tahun dikalahkan oleh gabungan baharu Parti Pembangkang Pakatan Harapan dalam pilihan raya umum yang ke-14 pada 9 Mei 2018. Kedua, kerajaan baharu Pakatan Harapan yang memegang kuasa tidak sampai 2 tahun akhirnya terpaksa akur dengan kejatuhan mereka apabila Tun Mahathir meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri ke-7 pada 24 Februari 2020. Kemelut politik yang berlarutan dalam masa seminggu akhirnya menyaksikan Tan Sri Muhyiddin Yassin dilantik menjadi Perdana Menteri yang ke-8 dengan kewujudan gabungan kerajaan baharu dinamakan sebagai Perikatan Nasional ataupun PN. Terdapat beberapa fakta yang agak janggal untuk difahami sepenuhnya daripada peristiwa bersejarah kemenangan Pakatan Harapan dalam pilihan raya umum ke-14 ini. Pertamanya, Tun Mahathir sebagai pemimpin yang mengetuai Barisan Pembangkang adalah juga bekas pemimpin utama Parti UMNO dan komponen Barisan Nasional. Beliau adalah Perdana Menteri Malaysia keempat, bekas Presiden UMNO dan pengurusi Barisan Nasional selama lebih 22 tahun. Keduanya pembentukan Pakatan Harapan yang mengandungi 4 buah parti pembangkang utama iaitu Parti Keadilan Rakyat, Parti Tindakan Demokratik DAP serta 2 buah parti yang baru ditubuhkan iaitu Parti Amanah Negara dan Parti Pribumi Bersatu Malaysia adalah di atas dasar matlamat dikongsi bersama untuk menjatuhkan kerajaan pimpinan Barisan Nasional. Ketiganya, fakta yang paling menarik di sini ialah Tun Mahathir pada asalnya adalah musuh politik utama kepada semua pemimpin parti pembangkang. Namun begitu slogan selamatkan Malaysia daripada menjadi negara yang gagal menyatukan mereka semua dalam gabungan parti pembangkang baharu Pakatan Harapan. Sementara itu, kejatuhan Pakatan Harapan pada 24 Februari 2020 mengejutkan banyak pihak, terutamanya para penyokong mereka. Sekalipun sejak awal lagi ramai penganalisis meramalkan kemungkinan ini akan berlaku. Timbul persoalan bagaimana sebuah pakatan parti yang mendapat sokongan dan mandat rakyat boleh dijatuhkan dari dalam akibat penarikan diri sebuah parti komponen dan beberapa orang wakil rakyat yang mewakili mereka. Lebih mengejutkan penyokong Pakatan Harapan adalah tindakan Tun Mahathir yang terpaksa tunduk dengan tindakan yang dianggap sebagai pengkhianatan oleh sebahagian kecil pemimpin mereka. Keadaan ini agak sukar diterima oleh kebanyakan penyokong Pakatan Harapan dan sebahagian besar rakyat, terutamanya ketika negara dan dunia berada dalam ancaman pandemik penyakit COVID-19 dan kejatuhan ekonomi dunia. Kemenangan Pakatan Harapan dalam pilihan raya umum yang ke-14 adalah satu yang amat bersejarah dan sukar dijelaskan punca utamanya secara menyeluruh. Pelbagai teori dan pandangan dikemukakan untuk menjelaskan keadaan ini. Secara perbandingan dengan kekuatan parti komponen Barisan Nasional, Pakatan Pembangkang boleh dianggap sebagai sangat rapuh, khususnya daripada aspek kerjasama strategik dan ideologi politik. Anwar Ibrahim, Lim Kit Siang dan Muhammad Sabu telah sedia mempunyai kerjasama strategik sejak pilihan raya umum yang ke-10 pada tahun 1999 di bawah payung Barisan Alternatif. Kemudiannya bersama dalam Pakatan Rakyat pada pilihan raya umum yang ke-12 tahun 2008. Ideologi politik mereka agak serasi khususnya dalam menolak politik perkauman. PKR yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim berpegang kepada matlamat reformasi institusi, governance dan keadilan. DAP yang dipimpin oleh Lim Kit Siang kukuh berpegang kepada konsep Malaysia untuk rakyat Malaysia ataupun Malaysian Malaysia yang memperjuangkan kesamaan dalam masyarakat pelbagai etnik. Manakala Parti Amanah Negara pimpinan Muhammad Sabu memperjuangkan amanah dan integriti dalam pemerintahan yang berpaksikan Islam sebagai agama yang universal dan rahmah untuk semua. Ketiga-tiga parti ini dilihat lebih liberal dalam konteks perjuangan mereka untuk rakyat tanpa mengira kaum dan agama. Parti Bersatu pimpinan Tun Mahathir bagaimanapun adalah parti berasaskan kaum, sama seperti UMNO, MCA dan MIC yang kuat berpegang kepada ideologi nasionalisme. Secara dasarnya, parti ini seperti tidak selari dengan ketiga-tiga parti pembangkang yang lain, terutamanya DAP. Kesediaan para pemimpin tiga parti pembangkang
ini yang juga merupakan musuh politik utama Tun Mahathir untuk menerima Parti Bersatu dalam Pakatan mereka adalah merupakan satu yang amat mengagumkan. Pada asasnya, Pakatan Harapan tidak begitu bersedia menerima kemenangan dalam pilihan raya umum yang ke-14, apatah lagi untuk memerintah negara. Tun Mahathir sendiri terkejut dengan kemenangan yang dicapai oleh Pakatan Harapan. Hakikatnya, Pakatan Harapan telah memenangi pilihan raya dan mereka perlu menubuhkan kerajaan dan memerintah negara. Sudah pasti ini merupakan satu tugas paling mencabar kepada Tun Mahathir yang ketika itu berumur 92 tahun dan merupakan antara pemegang rekod pemimpin tertua di dunia yang dipilih secara demokratik. Rekod ini bagaimanapun tidak bermakna apa-apa jika beliau tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab seperti yang diharapkan. Untuk menjalankan tugas sebagai Perdana Menteri selepas lebih 15 tahun meninggalkan jawatan ini dan pada usianya yang lanjut, ini bukanlah satu yang mudah. Lebih mencabar kepada beliau adalah untuk bekerja dengan pasukan Pakatan Harapan yang masih baru disertainya. Selepas tahun pemerintahan Pakatan Harapan, banyak perubahan dan penambahbaikan dilaksanakan, khususnya memperbaiki kelemahan pentadbiran terdahulu. Namun begitu, pelbagai aduan dan tuduhan terhadap ketidakcakapan kerajaan Pakatan Harapan disuarakan dan disebar melalui media sosial. Janji-janji pilihan raya dalam manifesto dilihat tidak terlaksana sepenuhnya. Kebanyakan menteri dan timbalan menteri pun dilihat tidak kompeten serta tidak memenuhi jangkaan Tun Mahathir sendiri. Merujuk kepada 4 keputusan beberapa pilihan raya kecil pada tahun 2018 menunjukkan sokongan terhadap Pakatan Harapan masih utuh. Bagaimanapun perkembangan politik pada tahun 2019 dan 2020 menunjukkan situasi yang berbeza. Keputusan pilihan raya kecil 2019 dan 2020 menunjukkan kemerosotan sokongan terhadap Pakatan Harapan dan sekutunya, terutamanya Parti Bersatu yang dipimpin oleh Tun Mahathir. Para pemerhati dan penganalisis politik mempunyai pelbagai pandangan berkaitan kemerosotan sokongan terhadap Pakatan Harapan pada tahun 2019 dan 2020. Ada yang beranggapan akibat daripada sentimen perkauman keterlaluan yang dimainkan oleh parti pembangkang. Ada yang berpendapat akibat persepsi kebanyakan pengundi terhadap kelemahan kerajaan Pakatan Harapan itu sendiri. Ada juga penganalisis politik yang melihat kepada konflik dan krisis dalaman Pakatan Harapan. Tinjauan pendapat Merdeka Center pada bulan Ogos 2018 menunjukkan tahap kepuasan rakyat kepada kerajaan Pakatan Harapan adalah agak tinggi iaitu 67%. Tinjauan pada bulan Mac 2019 bagaimanapun mendapati penurunan yang ketara kepada 39%. Penurunan ini selari dengan situasi krisis dalaman yang berlaku dalam Pakatan Harapan. Pada 21 Februari 2020, krisis dalaman Pakatan Harapan semakin parah apabila berlaku percanggahan pendapat tentang proses peralihan kuasa daripada Tun Mahathir kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Walaupun Majlis Presiden Pakatan Harapan akhirnya bersetuju dengan cadangan agar peralihan ini berlaku selepas persidangan APEC pada bulan November 2020, situasi tegang ketika mesyuarat menggambarkan perasaan ketidaksepakatan antara para pemimpin Pakatan Harapan. Pada 23 Februari 2020, tersebar berita beberapa pertemuan antara pemimpin politik di pelbagai lokasi di Kuala Lumpur dan Petaling Jaya. Pertemuan di Hotel Sheraton Petaling Jaya adalah yang paling menarik perhatian, melibatkan para pemimpin parti pembangkang dengan beberapa orang ahli parlimen Pakatan Harapan yang diketuai oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Datuk Seri Azmin Ali. Keesokan harinya, Tun Mahathir menghantar surat peletakan jawatannya sebagai Perdana Menteri. Dalam perutusan beliau yang disiarkan secara langsung ke seluruh negara pada 26 Februari 2020, Tun Mahathir menyatakan bahawa banyak sebab yang mendorong beliau meletak jawatan. Antaranya adalah kehilangan sokongan daripada Pakatan Harapan akibat Parti Bersatu bertindak keluar daripada Pakatan Harapan dan keengganan beliau untuk menerima UMNO sebagai sebahagian daripada parti pemerintah. Krisis pembentukan kerajaan baharu berlarutan selama beberapa hari sebelum akhirnya Tan Sri Muhyiddin Yassin diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Agong sebagai Perdana Menteri yang ke-8. Tun Mahathir dalam wawancara selepas itu menyatakan bahawa antara sebab lain beliau meletakkan jawatan adalah pengkhianatan Tan Sri Muhyiddin Yassin dan agenda Datuk Seri Azmin Ali di samping ketidaksabaran Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk mengganti beliau sebagai Perdana Menteri. Sesungguhnya tahun 2018 sehingga 2020 merupakan tahun yang didominasikan oleh kepimpinan Tun Mahathir. Beliau berpeluang meneruskan warisan kepimpinannya. Bagaimanapun beliau memilih untuk meletakkan jawatan. Katanya, maka saya letak jawatan kerana saya tidak melihat kuasa dan jawatan itu sebagai be all and end all adalah matlamat saya. Bagi saya, kuasa dan kedudukan itu adalah a means to an end ataupun satu alat untuk mencapai objektif. Dan objektif kita semua tentulah untuk kebaikan negara. Amat jelas mesej yang disampaikan oleh beliau.
Sekali lagi, beliau membuktikan bahawa dirinya adalah satu-satunya quote and quote diktator yang dengan sukarela meletak jawatan sekalipun tidak ada yang memaksanya. InsyaAllah dalam video yang akan datang saya akan berkongsi beberapa perkara asas tentang kepimpinan Tun Mahathir sebelum meneroka selanjutnya pendekatan pembelajaran kepimpinan beliau yang amat unik dan boleh dipelajari oleh semua. Kita akan sambung lagi dalam siri yang kedua untuk membincangkan topik warisan kepimpinan Tun Mahathir. Bagi tuan-tuan dan puan yang berminat mendapatkan buku seni kepimpinan politik Tun Mahathir dan maklumat tentang kursus kepimpinan yang kami tawarkan, sila tekan butang pautan di bawah. Tuan-tuan dan puan juga dijemput untuk subscribe, like dan share channel dan video ini untuk terus mendapat maklumat terkini terbitan siri-siri video kepimpinan yang akan datang. Sehingga bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.